Salam sejahtera kepada 34 juta rakyat Malaysia. Selamat malam. Dan malam ini saya nak membongkarkan apa yang telah terjadi di sistem demokrasi Malaysia ini sejak kami merdeka pada tahun 1957. Actually, negara ini kami mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah raja-raja institusi Melayu dan juga yang di Pertuan Agong. Dan hari ini, saya nak membongkarkan rahsia-rahsia penipuan di bawah sistem demokrasi Malaysia ini. Terdapat sistem pengurusan pentampilan negara ini. Terdapat segolongan orang jahat, sekumpulan orang jahat dengan terancam telah menipu dan menggadai ataupun memperjudikan nyawa 580 keluarga. So, apa yang terjadi? Di Malaysia ni kita ada demokrasi. Tiap-tiap hari kita dengar demokrasi. Tetapi sejak kita merdeka, negara Malaysia ni mempunyai banyak resources. Kita ada minyak, kita ada timah, kita ada banyak resources dan mempunyai tanah yang luas. Kalau berbanding dengan penduduk-penduduk atau rakyat Malaysia 34 juta ini, kepadatan ini pun tidak terlalu padat dan sepatutnya negara Malaysia ini akan jadi sebuah negara yang mewah ataupun semua rakyat mempunyai pendapatan yang okey kalau banding dengan resources yang sedia ada. Disebabkan terdapat pentakbilan, itu kleptokrasi ataupun perompak yang telah berlaku di negara ini menyebabkan negara ini itu kemiskinan di negara ini semakin meningkat disebabkan itu puncak utama dia adalah puncak itu kleptokrasi pusat pentadbiran negara ini. Terdapat segolongan pegawai-pegawai yang tinggi cuba rasuah ataupun salah kuasa ataupun buat sesuatu yang bersubahat dengan orang-orang politik yang cuba menipu. So hari ini saya nak memberi satu itu bukti-bukti yang kukuh. Ini bukan Nobel, ini bukan cerita. Ini adalah peristiwa yang benar telah berlaku di Malaysia sejak tahun 2012 sehingga hari ini. So sepatutnya mengikut sistem berparlimen negara ini, kita ada undang-undang. Kalau kesemua undang-undang itu yang dibuat oleh parlimen, kalau tidak mahu diikut ataupun dilaksanakan oleh penjawat awam, ini akan menimpu masalah dan menyebabkan negara ini telah diulus dan diancam oleh segolongan kecil pangkat-pangkat itu official, pegawai yang menduduki tempat atasan yang mungkin mengancam ataupun mengukut ketenteraman ataupun keselamatan negara Malaysia ini. So, apa ini? Ini adalah Uniform Building Bylaw. Okey. Pada hari ini, malam ini, saya nak membongkarkan rahsia penipuan bomba. Jabatan Bomba Malaysia terdapat segolongan agak besar, bukan semua, agak besar pegawai-pegawai tinggi yang terlibat dalam kompleks BNC Timor telah mengamalkan sistem kleptokrasi ataupun menipu ataupun menggadai cuba memperjudikan nyawa-nyawa keselamatan rakyat Malaysia yang terlibat atau utamanya BNCT, Kompleks BNC Timor. So, apa yang terjadi? Malam ini, saya nak memberitahu, saya bukan mencabar. Saya bukan seorang yang cuba mencabar Jabatan Bomba Malaysia. Sebenarnya, pegawai-pegawai ataupun anggota-anggota Bomba Malaysia telah mendedikasi ataupun menyumbang kepada negara ini dan cuba menyelamatkan api lah. Dan kita boleh nampak usaha-usaha semua anggota ini telah mempunyai layak memberi hormat yang amat tinggi. Salut. Tetapi terdapat segolongan kecil pegawai-pegawai yang duduk dalam piramid tertinggi itu yang dibawa ke pimpinan Tuan Handam, Ketua Bomba Malaysia telah cuba menipu. Penipuan mereka ada beberapa peringkat dan malam ini saya explain ataupun bagi tahu apa yang telah berlaku. Dalam peringkat pertama, Jabatan Bomba Malaysia, pegawai-pegawai yang terlibat dalam jenayah terancam ini, mereka cuba meluluskan satu projek pemaju dan di mana kesemua
itu kena ikut undang-undang. Ini taktik-taktik mereka. Mereka kena ikut undang-undang, dan bila pembeli rumah pergi membeli sebuah bangunan, kami akan mendapat itu sistem keselamatan mengikut undang-undang Uniform Building Bylaw. Kena ikut. Tetapi ini example sistem keselamatan bomba di kompleks BNCT Mall yang mempunyai 568 commercial unit. So, pada tahap peringkat 2011, kemungkinan ini semua kena ikut sebab ini undang-undang. Ini, walaupun pegawai bomba mempunyai pengaruh atau kedudukan yang tinggi, mereka kena ikut. Tetapi selepas sudah lulus, semua dapat unit-unit kena join, mereka telah cuba bersubahat. Bersubahat dengan pemaju. Dan ini masuk ke peringkat kedua. Peringkat kedua, mereka cuba mempunyai, sebab mereka duduk itu tempat penguatkuasa itu, mereka cuba menggugurkan salat ataupun memberi kelonggaran. Tak payah pasang pemadam api, tak payah pasang alarm, tak payah pasang itu pintu rintangan api, keadaan yang lebih teruk, tak payah pasang sprinklers yang telah diwajibkan dalam undang-undang buku garis panduan ini, diwajibkan. Schedule 10, semua tidak payah pasang. Okey? Bila semua tidak payah pasang, tidak perlu pasang, boleh membantu pemaju yang cuba bersubahat dengan mereka, menjimatkan kos berjuta-juta ringgit. Bila mendapatkan jimatkan kos berjuta-juta ringgit, mereka akan mendapatkan sesuatu. Sudah tentu mendapatkan sesuatu. Tidak ada orang pegawai tinggi menggunakan pen mereka untuk tanda tangan, untuk meluluskan satu projek yang tidak ikut law. Kecuali pegawai yang terlibat itu, kesemua itu telah salah guna kuasa dan mendapatkan sesuatu tawaran. Ini wajib. Ini macam orang logik, bukan logik, banyak logik. Dan mereka cuba menggugurkan ini. So, di sini saya berharap orang-orang politik, menteri-menteri tengok sini, kalau boleh, menteri yang terlibat dalam KPKT, cubalah jangan bagi kelonggaran untuk memberi kuasa yang banyak kepada pegawai yang tinggi. Mereka manusia juga. Kalau mendapatkan sesuatu tawaran, mereka sanggup menggugurkan salat kelonggaran sehingga kompleks BNCT Mall yang mempunyai 23 tingkat pada CCC diluluskan pada tahun September 9 hari bulan 2016, di mana tuan-tuan dan puan-puan cuba tengok. Tingkat 8 hingga 23 tingkat, di mana terdapat 528 itu pejabat lah, yang mempunyai 3 blok. Tidak ada seunit pemadam api. Tidak ada sebarang itu pemadam api. Tidak ada alarm. Tidak ada fire detector. Tidak ada itu sprinkler yang diwajibkan. Keadaan yang lebih teruk, walaupun aduan demi aduan yang dibuat selama 3 tahun hingga 4 tahun ini, bomba cuba tutup semua ini sehingga hari ini kapak pun tidak ada pintu rintangan api. Okey, ini kapak tidak ada pintu rintangan api, ini amat berbahaya kepada bomba Malaysia, kepada anggota bomba Malaysia, disebabkan jika berlaku kebakaran besar-besaran, anggota bomba Malaysia yang datang ke bangunan kami yang cuba menyelamatkan api ini tidak tahu kapak-kapak itu tidak ada sistem pintu rintangan api. Bila mereka keluar dari tingkat bawah, naik ke tingkat 4 kapak sana, keluar daripada lift bomba, mereka sudah terlewat disebabkan api yang melebar besar-besaran ini, tidak ada satu pintu rintangan api untuk menahan api. Ali-ali bomba itu yang keluar dari lift akan terbakar ataupun menjadi kemungkinan besar menjadi barbecue. So, di sini saya berharap semua orang tengok ni, especially Tuan Handam. Itu bahaya kompleks BNC ini bukan setakat penduduk-penduduk di atas. Ahli-ahli yang rela bomba ataupun pegawai anda semua yang cuba datang ke bangunan ini, yang cuba selamatkan api semasa berlaku kebakaran besar-besaran, juga nyawa mereka akan terancam. So, please, guna otak. Bila nak rasuah, bila nak salah guna kuasa, bila nak makan suap itu sud. Guna otak. Otak itu Tuhan kurnia untuk guna fikir, untuk kebijaksanaan, untuk memajukan negara. Bukan otak ini dimasuk air. Menjadikan itu otak lembu dan cuba
salah guna kuasa sehingga memperjudikan banyak-banyak itu nyawa di Bangunan kami. Bomba bukan saja tidak mahu mengikut undang-undang. Bomba mereka tipu sehingga tahap yang amat geri, amat menakutkan. Kalau you tengok di sini, you memang takut. Kenapa Jabatan Bomba Malaysia, kepimpinan Tuan Handam lah, sekarang kepimpinan dia. Sebab walaupun aduan demi aduan telah dibuat, mereka mencuba menutup ataupun melindungi Syarikat Tan Sri Musa Hassan, pemaju yang bekas ketua polis negara ini. So di Malaysia ini kita boleh nampak mereka sanggup tutup kes dan mereka sanggup buat dua plan bangunan yang tidak sama semata-mata untuk menjimatkan kos pembinaan pemaju Syarikat Tan Sri Musa Hassan. So tolong tengok, saya sekarang bagi tunjuk apa penipuan mereka. So sila tengok tuan dan puan-puan di sini. Kalau you tak makan jangan makan. Kalau you makan, you akan muntah tau. Sebab terdapat penipuan Jabatan Bomba Malaysia, kepimpinan Ketua Bomba Malaysia Tuan Handam telah bersubahat dengan pegawai-pegawai yang berhati hitam itu semua yang cuba memperjudikan nyawa 568 keluarga ini dan cuba membuat plan bomba palsu. Tidak boleh dikatakan palsu. Plan bomba benar yang digunakan tetapi mempunyai unsur-unsur penipuan yang serius, yang terlibat merangkakan satu dokumen plan palsu yang cuba membawa kerugian ataupun mudarat ataupun membawa sesuatu kematian. Sekiranya berlaku kebakaran besar-besaran. Okey, semua tengok ini sini. Tengok Okey, ini plan bomba. Okey, ini plan kelulusan itu bangunan. Okey. Plan kelulusan bangunan yang semua projek bangunan ini telah mengikuti plan induk ini. So, apa yang itu Jabatan Bomba Malaysia cuba tipu dan memperjudikan nyawa rakyat Malaysia. Okey, tengok. Tuan-tuan dan puan-puan tengok. Sini ada sinema kah? Ada Ini plan kelulusan. Tetapi itu pegawai-pegawai bomba cuba bersubahat dengan pemaju Syarikat Tan Sri Musa Hassan untuk menjimatkan kos. Mereka cuba buat sini. Tuan-tuan nampak ini plan bomba. Okey, ini plan bomba 59A. Di sini tuan-tuan dan puan-puan tengok. Dia dijadikan sinema ini kawasan lapang. So kawasan lapang tidak perlu pasang. Ini penipuan mereka sangkut buat. Sekarang pegawai-pegawai bomba, ayo betul-betul gilakan kuasa kedudukan. Mereka tak tahu gaji mereka dari mana. Gaji mereka dari rakyat jelata. Kami adalah bos mereka. Mereka membuka ini jadi kawasan lapang. Ini ada sinema. So, sinema ini tidak perlu buat sistem keselamatan bomba. Tuan-tuan dan puan-puan, bolehkah ini? Mereka tipu rakyat. Mereka ingat rakyat Malaysia ini tidak berani tampil ke depan. Mereka ingat itu rakyat Malaysia ini bodoh sangat. Semua tiap-tiap tahun mereka tunjuk kuasa tapi rakyat diam. Tetapi hari ini kita dalam tahun 2020 yang multimedia, zaman multimedia ini, kesemua ini kita akan tunjuk kepada orang ramai. Dan lagi satu, tuan-tuan dan puan-puan, tengok. Sini ada gym center, fitness gym center. Ini plan kelulusan ASA, induk yang mempunyai oleh arkitek. Arkitek yang meluluskan, tetapi arkitek yang meluluskan telah bersubahat dengan pemaju dan bomba telah menjadikan tempat ini adalah tempat ini plan bomba. Luang landscape untuk tanam-tanaman. So, tak payah buat loh. Pandai tak? You tengok ini Jabatan Bomba Malaysia hari ini. Dan keadaan yang lebih teruk, semua tuan-tuan dan puan-puan tahu. Sesuatu bangunan yang paling besar adalah bangunan itu adalah transformer room. NNE room. NNE room adalah amat penting disebabkan kalau berlaku kebakaran di tempat itu seharusnya mempunyai satu sistem keselamatan bomba yang cukup dapat itu untuk membanteras itu api ataupun mengelakkan sesuatu berlaku dipasang dengan sistem keselamatan bomba. Tetapi apa yang kita nampak, tuan-tuan dan puan-puan, ini ada pejabat transformer room, okey? TMB transformer room. Tapi bomba untuk menjimatkan kos perpasangan ataupun pipe-pipe air di sana, mereka dijadikan transformer room ini bilik permainan kanak-kanak. So, apa yang terjadi? Ini sudah jelas menunjukkan bomba
telah terlibat dalam Section 167 dan banyak section. Kanun keseksaan. Banyak penipuan. So, walaupun aduan demi aduan dibuat, tetapi mereka cuba nak tutup kes ini, mereka dijadikan plan bangunan ini dijadikan sulit. So, kalau sulit, kita tidak boleh dapat plan ini semua. Tetapi, dengan arahan mahkamah, kita lawan tetap lawan. Lawan sampai mahkamah, yang itu hakim yang alif telah mengalahkan bomba. Kasih kita plan, tetapi kita nampak terdapat banyak penipuan demi penipuan telah dilakukan oleh Jabatan Bomba Malaysia. Hari ini saya kasih tengok ini. Lagi ada banyak. Kalau you cakap penipuan bomba, I boleh cakap 1 bulan, tak habis-habis. Tetapi hari ini saya hanya tunjuk ini sebab I sudah send message kepada pegawai-pegawai tinggi yang deal dengan saya selama ini. Tangkap pemaju, itu si jahat Cina. Si jahat Cina Richard Tan Iseng. Kalau tak tangkap, lagi 3 hari, lagi tunjuk sampai akhir, pegawai-pegawai yang dipimpin oleh, yang ikutlah pegawai kumpulan jahat itu, yang dipimpin oleh Tuan Handam, semua akan kena tangkap. Jangan ingat, you nak kedudukan tinggi. Jangan ingat. Puasa layak, sebab semua orang kenal saya. Saya burung ababil. You orang cuba tangkap saya. Polis berhati hitam pun cuba tangkap saya dan hantar saya ke Tanjung Rambutan. Dan buat banyak kes palsu. Tetapi lawan tetap lawan. Kita tetap akan lawan sampai rakyat jelata, rakyat miskin, rakyat Malaysia yang semua ini, yang baik ini, kita akan kali ini kita kena menang. Kita tak boleh kasih mereka lepas itu tolong ini untuk tangkap pegawai kleptokrasi ke semua ini. So tolong viral. 3 hari lagi viral. Tuan Handam, you sudah no choose. You must go to test developer. Syarikat Tan Sri Musa Hassan. You no choose. You sudah tak ada peluang. Sebab saya sudah famous. You jangan cakap I gila cuba tutup kes. Semua ini sebelum ini I tak pernah gila. Selepas saya tampil ke depan sebagai pemimpin, ketua pengurusi pertubuhan, penduduk, pemilik, tetapi akhirnya dijadikan gila. Tapi orang gila pun ada hak untuk menikmati satu bangunan yang ikut undang-undang yang sesuai diduduki oleh manusia. Bukan kandang itu kambing, bukan kandang lembu diduduki oleh haiwan. So, tolong sekarang siasat, buka kertas siasatan, laptop polis, tangkap. Jangan maling polis lagi, tangkap saya. You tangkap saya sudah buat salah. Seluruh Malaysia sudah tengok. Saya borong ababil. Saya akan lawan sampai mati. Sebab saya akan lawan disebabkan kita tidak boleh dibenarkan Malaysia jadi macam ni. Malaysia ini adalah rakyat punya. Malaysia ini adalah raja-raja punya. Yang di-Pertuan Agong punya. Malaysia ini bukan orang politik yang jahat. Cuba tutup kes ini. Menteri Keperumahan, tengok sini. Jangan tutup. Buat you punya kerja. Ini kerja bukan saya, Nelson punya. Saya punya kerja. Sekarang IP buat you punya kerja. Menteri Zuraida, tolong siasat. Nampak sini ya. Kita penduduk sudah bagi you banyak itu tahu. Memorandum. Tetapi you cuba. I tak boleh cakap you tutup. Kalau cakap you tutup nanti, you tangkap saya lagi pergi lapor polis. I hanya boleh cakap, you please ambil belat. Mungkin dulu you tak tahu. Hari ini you kena amalkan sebagai seorang menteri yang menjaga bomba. Rakyat Malaysia sekarang duduk. Penduduk saya sudah duduk dalam bangunan yang berbahaya yang mempunyai 2 plan yang tak sama. So, viral. Terima kasih. Nelson, burung ababil. Untuk fight for rakyat miskin, rakyat jelata Malaysia. I tahu you. Tapi hari ini, Tuan Handam, pegawai awak telah membuat 2 plan yang tak sama yang telah mencabar undang-undang Uniform Building Bylaw bila nak tangkap mereka. Okey? Dan pegawai awak, bukan semua, ada banyak pegawai bomba baik. Tetapi terdapat segolongan kecil di peringkat tertinggi telah bermasalah dengan saya. Pegawai-pegawai di Pulau Pinang, ketua bomba Pulau Pinang, dan juga pegawai-pegawai komisioner dari Putrajaya. Dan kesemua ini, semua rakyat pun sudah tahu. I tak tahu, you tahu, tak tahu, atau you pun sudah duduk tempat tinggi, sudah lupa. Kalau tak tahu belajar, mari ini, saya ajar you apa itu Uniform Building Bylaw dan buat 2 plan yang tak sama, yang mencabar, mencudikan 568 keluarga ini. Sekurang-kurang 2,000 orang kalau duduk semua full dan surat terlibat dengan kanun keseksaan. Akta 574. Dalam sudah ada banyak kesalahan. Bila nak ambil tindakan? Bila? You tahu lah, bangunan ini masih dalam bahaya. Masih belum pasang 3 hingga 5,000 tahu. Sprinkler, bukan 5 biji tahu. 5,000. So, lagi apa? Guna itu masa, lapor polis. Takutkan saya. Takutkan AJK saya. Takutkan pendudukan saya. Kita tak takut. Kita sudah tak takut. Kita sudah tahu
kelemahan anda semua telah buat banyak laporan palsu. Kita sudah siasat, kita sudah cek dengan undang-undang ke semua laporan anda yang dibeli pada itu 4 tahun ini adalah laporan palsu. Ini jangan main-main. You lagi tak ambil tindakan ini. Okey. Terbang macam ni laporan. Saya akan buat lagi video. Kalau you tak tangkap syarikat termaju bekas ketua polis negara Tan Sri Musa Hassan yang CEO Richard Tan, si jahat Cina ini, kami akan sebarkan banyak video lagi sehingga kami akan membawa kes ini ke luar negara. Kalau orang-orang politik, Anwar tengok sini, Anwar tiap-tiap hari nak jadi Perdana Menteri, betul? Dan menjadikan satu ideologi. Anwar kata apa? Dia mahu sebuah negara yang bebas daripada rasuah. Tetapi mungkin banyak penduduk tak tahu, kawasan kompleks BNC Timur yang saya duduki hari ini, tempat kami adalah kawasan Anwar Ibrahim dulu, Pematang Pau. Sekarang anak dia, Nurul Izzah. Bajet cakap banyak-banyak, tapi bajet tak boleh mati orang. Tapi bangunan ini kalau dipasang, tidak dipasang dengan sistem keselamatan, mengikuti Uniform Building Bylaw, dia boleh mati banyak orang sekiranya berlaku kebakaran besar-besaran. So, Nurul Izzah, jangan buat wayang lagi. I sudah jumpa sama you sudah janji. Tapi you mungkin janji, you jadi pengecut, you takut. You cakap apa? You cakap ini semua. You punya orang cakap, semua orang ini terlibat dengan pegawai-pegawai tinggi. You tak berani buat. Ini bukan betul. Sebagai wakil rakyat, kita nak mempercayai kepada Tuhan. Tuhan akan bagi you sudah pergi sumpah, betul ya? You bila jadi wakil rakyat, you akan mengamalkan amalan untuk menjaga rakyat Pematang Tau. Tetapi hari ini you tak buat. So, I bukan nak blame. I hanya cakap, kemungkinan you takut, tetapi hari ini Nielsen sudah tampil ke depan. 222 ahli parlimen sudah tengok. Kami bersatu. Negara ini adalah negara kami bersama. Bukan negara rakyat jelata satu geng. Orang politik duduk atas, buat salah satu geng. Sepatutnya negara ini bersama. So, tangkap siapa? Ahli-ahli bomba, pegawai-pegawai bomba yang terlibat dalam penyelewengan ini seharusnya dibawa ke mahkamah untuk disiasat dan didakwa di mahkamah secepat mungkin sebelum mereka buat lagi banyak plan-plan yang tipu, buat lagi banyak laporan-laporan tipu yang di bangunan yang lain yang boleh membawa bencana yang lebih besar yang mengukut ketenteraman ataupun keselamatan negara. Terima kasih. Terima kasih. Nielsen burung abia-abia. Ampun tuanku. Kami negara berdaulat, berparlimen, kami berhak untuk menipati undang-undang yang sama di sisi undang-undang Malaysia dan perlembagaan Malaysia. Terima kasih. Nielsen, burung ababia. Fight for the rakyat miskin, fight for the rakyat jelata. Thank you. Tambahan pula, I memang tidak faham lah. Macam mana itu mereka boleh rasuah ataupun salah guna kuasa ke tahap yang begitu serius sekali. Dan saya seolah nak, walaupun laporan polis dan SPRM telah dibuat, tetapi tidak ada pihak penguat kuasa ataupun tindakan yang wajar diambil untuk memperbetulkan keadaan ini semualah. So, soalan saya, PDRM, Polis Diraja Malaysia, SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Malaysia, ada kuasa ada lebih besar yang boleh memperimbangkan balance ataupun meninjau ataupun memantau itu kesalahan bomba, pemakai bomba yang telah dilakukan ini. Ini adalah apa dah? Ini adalah syaitan, kuasa syaitan. Kita kuasa rakyat, kuasa Tuhan kena bersama untuk tangkap mereka, hantar mereka kerja, makan nasi lemak, free nasi lemak. Sebab apa? Mereka cuba tunjuk kuasa mereka. Kita rakyat akan tunjuk kemarahan kami semua. Terima kasih. Rakyat! Bangkit rakyat! Bangkit rakyat! Rakyat kuasa rakyat. Jangan tipu kuasa rakyat. Rakyat akan bangkit untuk lawan untuk kebenaran dan ajaran Tuhan. Terima kasih. Sini, Mek. Wah, tak boleh nak. Aku tahu tahu. Satu pintu saja. Pintu. Dah kaji semua. Selamat tak? Tak boleh jawab. Okey. Sulit. Okey, sulit. Selamat. Selamat. Selesa duduk tak di sini? Boleh. Dia pakai mali. Anda kata tak mampu. Tengok. Sini tak ada pintu. Kadang-kadang kebakaran ada dari luar tau. Kita tak tahu tengok itu Titanic. Tengok api sudah main. Tapi itu mana lagi tuan? Satu pintu boleh ya? Tak
ada kunci kat luar. Apa you tak boleh buat duduk kat dalam? Itu bukan dekat Malaysia yang kena kunci tu. Kat mana? Brazil. Brazil lah dia kena kunci. No, kena kunci kan. Ada satu ketika dia buat notis kita nak pakai Cinemas kena bayar berapa? 100. Dah tu ya. Bayar tu. Nak ni, you pakai sendiri pun kena. Lepas tu semua penduduk bantah tak jadi. Sekarang ini learning room kita kalau nak pakai kena bayar RM20. Anak you lah kalau buat turun tak baca buku, dia charge 20. Dia buka sekali dalam. Inilah ini dia cakap. Lepas itu dia cakap JNB. Sebab tu kita pilih JNB, kita tak mau bayar kelab duit. Dia cakap ini tak boleh jadi calon. Tak. Lawan tak ada calon. Dia menang semua. Lepas tu dia sekarang dia cakap JNB dia mewakili semua orang. Sebenarnya semua orang tak dapat lawan. Nasib baik saya tak beli sini ha. Dia cakap tak boleh exit. Jangan beli. Lu tengok keadaan. Ikat dia je leh. Dia nak tunjuk yang tu lah tu. Tak ada. Dia punya lakonan lah very good. Tak tahu. Betul tak? Tak tahu. Tak tahu saya cakap sama dia tu. Tolak. Kita mana kita? Kita Kita sini. apa? Di dalam. Ni dewan lah. Kita sini. Bukan club house. Kalau yang saja. Sini, jabat sini. Tangga belakang ni. Tangga. Dewan So, lo. kita kat depan ni lah. Okey, macam ni soalan. Kalau dia dewan, dia buat sini kelab boleh. Kalau betul-betul buat kelab atau tak boleh. Kena bagi orang tahu atau tak payah boleh buat ubah-ubah saja. Ini saja. No answer. No answer. No answer. Okay. That means what they build is not according to plan already. Nah, ini bilik kanak-kanak tuan. Dalam plan you bilik kanak-kanak. Sekarang jadi transformer room. Okay, yang cinema tadi mana? You punya ni? Cinema sini tuan. Sini good. Sini pun mana sini pun. Sini. Nah, ini cinema. Betul lah, Dewan sini mah. Sini cinema. Dulu tak ada cinema. Macam ni dia buat. Tutup. Ini pintu dia ni. Yang jatuh dia jatuh sini pintu dia. Jatuh sini Dia mah. baca dalam bilik tu. Tak ada. Jatuh sini. Buat bilik. Ha? Jatuh sini. Dia baca tu dalam ni. Jatuh sini. Utility ni tu. Tak ada. Utility. Ini. Ini saya abang kena bayar 20 untuk masuk ni. Bilik baca. Jatuh sini. Jatuh sini. Koridor ni tadi. Oh, sini mah tak ada di dalam plan punya lo. Wah, pandai Dan dia. sini sudah jadi. Bagus dah ada tolong buat lah. Sini sudah jadi N&E Engineering Room. Nanti lagi sini lagi canggih tuan ni pergi tengok. Dalam N&E Engineering ada pipe bomba. Speaker semua dalam. Sekarang kami di sini. So dia masuk Dewan Community D only, not Club House. So Dewan tak payah facility mah. Open air biar Dewan. Mana boleh. Boleh.